Perkhidmatan kontrak adalah sebahagian daripada strategi pembaharuan sektor awam di mana kerajaan melibatkan pihak swasta untuk menyediakan perkhidmatan dalam keadaan tertentu. Perkhidmatan ini juga mengurangkan penyediaan perkhidmatan secara langsung oleh pihak kerajaan. Perkhidmatan kontrak juga telah menjadi strategi yang mantap untuk mentransformasikan dan mengatur penyampaian perkhidmatan awam di kebanyakan negara yang berstatus ekonomi maju sebagai sebahagian daripada pembaharuan berorientasikan pengurusan awam baharu. Sesetengah pihak kerajaan memilih untuk menyediakan perkhidmatan melalui pengeluaran secara dalaman, manakala yang lain menyediakan perkhidmatan yang sama dengan membuat kontrak dengan pembekal luar. Perkara ini merupakan satu usaha untuk mengekalkan kestabilan kewangan yang baik dalam sesebuah organisasi. Justru itu, perkhidmatan ini akan mengembalikan keadaan dan mewujudkan lebih banyak ruang mekanisme pasaran bagi memperuntukkan sumber kepada masyarakat. Perkhidmatan kontrak luar. Perkhidmatan kontrak luar merupakan pendekatan kontrak dalam penstrukturan semula dalam pengurusan sektor awam dan pengaturan pembeli atau pembekal. Pendekatan pasaran dan kontrak dalam penstrukturan semula pengurusan awam merupakan pengasingan kerajaan sebagai pembeli barangan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi sektor awam dan swasta. Menurut Bowman dan Singh 1993, penstrukturan semula boleh merangkumi pelbagai transaksi termasuk penjualan perniagaan atau membuat pengambil alih yang ketara, mengubah modal struktur melalui penyerapan tahap hutang yang tinggi dan mengubah organisasi dalaman. Tindakan ini diambil oleh sesebuah syarikat atau perbadanan untuk mengubah suai operasi sekiranya mengalami permasalahan dari segi kewangan. Ini bermakna agensi kerajaan akan membeli perkhidmatan melalui kontrak daripada pembekal, iaitu pembekalnya adalah agensi sektor awam atau swasta. Lalu, badan pembiayaan dari kerajaan yang mewakili masyarakat akan membeli perkhidmatan pembekal melalui tender. Maka sektor awam dan swasta adalah sangat penting dalam membekalkan perkhidmatannya bagi menjalankan sebarang projek dalam memenuhi keperluan masyarakat. Perkiraan pembeli atau pembekal adalah asas kepada kebanyakan pengaturan kontrak dan komersial. Pembeli merupakan seseorang individu yang membeli barangan dan perkhidmatan untuk dijual kembali kepada pelanggan atau syarikat lain. Mereka akan menyelidik dan menganalisis trend mengikut pasaran semasa untuk mengenal pasti permintaan awam supaya ia dapat meningkatkan hasil dan keuntungan syarikat. Pembekal pula memainkan peranan yang penting dalam menjual produk atau perkhidmatan kepada perniagaan atau orang lain. Fungsi utama mereka ialah menyediakan produk yang berkualiti agar ia diterima oleh peruncit atau pengedar untuk dijual semula. Pembeli akan memilih barangan yang mereka inginkan, manakala pembekal akan bersaing sesama mereka untuk mengawal lebih banyak keuntungan. Ini dilakukan oleh pembeli untuk memperoleh maklumat mengenai produk tersebut supaya mereka boleh mencapai kata sepakat untuk memilih produk yang mereka ingin beli untuk dijualkan kembali. Pembekal pula akan bersaing untuk mendapatkan lebih banyak pembeli agar mereka mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Maka mereka akan memastikan bahawa produk berada dalam keadaan yang baik dan berkualiti. Masa penghantaran boleh dikawal, seperti masa untuk produk itu sampai ke tangan pembeli diawalkan. Tahap perkhidmatan iaitu melalui cara mereka bertindak balas terhadap aduan pelanggan dan sebagainya. Pengkomersialan ialah proses membawa produk atau perkhidmatan baru ke pasaran. Tindakan pengkomersialan yang lebih luas memerlukan pengeluaran, pengedaran, pemasaran, jualan, sokongan pelanggan dan fungsi utama lain yang penting untuk mencapai kejayaan komersial produk atau perkhidmatan baharu. Pengkomersialan juga boleh melibatkan agensi, entiti berkanun, badan yang diperbadankan dan juga syarikat. Terdapat beberapa objektif yang telah digariskan dalam pengkomersialan. Antaranya adalah yang pertama, memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan. Selain itu, ia juga galakkan peruntukan sumber yang lebih cekap melalui isyarat yang lebih baik kepada pengguna dan penyedia perkhidmatan. Akhir sekali, objektif bagi pengkomersialan adalah memastikan terdapat kadar pulangan yang memuaskan bagi modal yang digunakan dalam menyediakan perkhidmatan kerajaan. Penswastaan.
Penswastaan merujuk kepada agensi dan syarikat milik Kerajaan Malaysia yang telah diswastakan oleh Kerajaan Malaysia. Dasar penswastaan ini diumumkan sebagai dasar negara oleh kerajaan pada tahun 1983. Objektif utama dasar ini adalah untuk meringankan beban kewangan serta tanggungan pentadbiran kerajaan. Ia dibangunkan untuk memberi penekanan ke atas pertambahan peranan sektor swasta di dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Segala aktiviti dan fungsi sektor awam telah dipindahkan kepada sektor swasta. Dalam hal ini, bagi pekerja yang tidak bersetuju dengan dasar tersebut boleh memohon untuk kekal dalam kerajaan tetapi perlu dipindahkan ke tempat baharu. Mereka juga boleh memilih untuk berhenti dan mendapat pampasan yang tinggi. Selain itu, dasar ini diperkenalkan bagi meningkatkan kecekapan dan produktiviti agensi dan syarikat yang kurang berdaya maju. Ini kerana kerajaan tidak perlu meminjam dari sumber luar untuk meningkatkan sumber kewangan kerana pelabur tempatan sendiri boleh melabur di dalam syarikat yang telah diswastakan. Kajian juga menunjukkan bahawa syarikat-syarikat swasta lebih cekap berbanding syarikat milik awam. Oleh itu, penswastaan dapat meningkatkan kecekapan dan ianya akan membawa faedah yang besar dan luas kepada keseluruhan ekonomi. Dasar dan program ini telah memainkan peranan penting dalam mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, menerusi pelaburan yang lebih besar dan membawa kepada pengembangan sektor korporat. Pembayaran atau kos merupakan pecahan di mana di bawah perkhidmatan kontrak luar yang memfokuskan kepada pelanggan, perkhidmatan dan berbekal untuk meningkatkan tahap kesedaran kos yang dikenakan dalam disiplin pasaran bagi sesebuah organisasi, tidak kiralah sama ada organisasi kerajaan ataupun swasta. Di bawah subtopik ini dibagi kepada tender dan kontrak yang berdaya saing iaitu CTC yang mana diwujudkan untuk menyampaikan program dan perkhidmatan ketika perkhidmatan sedang berlangsung. Selain itu, sebagaimana kita tahu, tender dan kontrak iaitu dan berdaya saing ini CTC merupakan proses di mana pembekal barangan dan perkhidmatan menggunakan platform untuk mencari tawaran dan menilai berdasarkan kriteria pemilihan yang diinginkan selari dengan harga. Walau bagaimanapun, CTC memberi kesan yang besar kepada organisasi sama ada dalam bentuk negatif ataupun positif. Antara kebaikannya ialah dapat meningkatkan kualiti pekerja kerana pekerja dapat memperbaiki diri mereka sendiri dalam melaksanakan perkhidmatan dalam organisasi dari semasa ke semasa. Keburukannya pula dapat menjejaskan terutama sekali bagi pekerja yang sudah lama bekerja kerana majikan lebih cenderung untuk memilih golongan muda saja untuk melaksanakan perkhidmatan dalam organisasinya. CTC mempunyai prinsipnya yang tersendiri. CTC seharusnya digunakan untuk mencapai nilai kewangan yang optimal. Perkara ini merupakan matlamat yang utama dalam CTC. Selain itu, untuk mencapai prinsip ini, ia memerlukan keseimbangan dalam risiko, kualiti dan faedah dan penilaian terhadap cara yang paling berkesan dan cekap demi menyampaikan produk ataupun perkhidmatan kepada pelanggan. Di dalam strategi ini juga, corporate agency iaitu CTC adalah satu elemen sangat penting. Ia merupakan alat yang digunakan untuk mencapai prestasi dalam objektif corporate. Sesi mengenal pasti dan menetapkan masa aktiviti adalah tertakluk kepada CTC dan perkara ini adalah sangat penting dalam proses perancangan korporat dan ianya mencerminkan matlamat yang strategik. Prinsip lainnya adalah semua agensi kekal bertanggungjawab terhadap aktiviti yang tertakluk kepada CTC iaitu kepada kerajaan, parlimen dan pelanggan mereka dalam apa jua kaedah perkhidmatan penghantaran yang digunakan. Kesimpulannya, perkhidmatan kontrak merupakan konsep pengasingan kerajaan sebagai pembeli barang dan perkhidmatan daripada agensi awam dan swasta. Dalam konteks ini, dana dikatakan disediakan kepada agensi yang terpilih untuk penyampaian perkhidmatan berdasarkan kontrak yang kadang-kadang memperoleh hasil daripada proses tender. Hal ini dikatakan perjanjian pembeli atau pembekal adalah asas kepada kebanyakan kontrak dan pengaturan komersial. Justru itu, perkhidmatan kontrak dikatakan dapat menjelaskan peranan pembeli dan pembekal, dan hal ini juga dapat mengasingkan peranan pembeli dan pembekal kepada badan diskret. Hal ini bagi memastikan maklumat penduduk Malaysia sentiasa terpelihara di samping mendaftarkan kelahiran, kematian dan lain-lain bagi keperluan bangunan dan perkhidmatan perlu disediakan dan diuruskan dengan baik bagi memastikan
kesinambungan pentadbiran negara sentiasa terlangsung.